Ya, terima kasih pelapor daripada Pahang. Itu dia. Hotel untuk biri-biri. Hotel untuk biri-biri. Biasa kita dengar hotel untuk pet. Ya. Ada hotel untuk kucing. Saya juga difahamkan ada hotel untuk burung juga. Sebab ada penggemar yang bela burung. Kalau nak pergi travel, burung tu nak tak dari mana? Ya, betul. So, kena adalah hotel untuk burung. Ya, spesifik kan? Wah, itu dia. Okey. Baiklah, sekarang kita nak bercakap, ini berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak yang mana bermula pada 6 Februari lepas. Jadi kepentingan untuk kita mendapatkan dos vaksin untuk kanak-kanak juga penting untuk melawan COVID-19. Hingga hari ini, 4.8% kanak-kanak sudah pun menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Betul. Dan kalau kita lihat pun setakat ini PPV yang telah pun dibuka ataupun BPS yang dibuka di sekolah iaitu angkanya lebih kurang 1055. Jadi telah pun dibuka untuk sekolah, anak-anak sekolah untuk dapatkan vaksinasi yang lengkap untuk mereka pergi ke sekolah dengan rasa lebih selamat dan lebih terjamin, insya-Allah. Baik, dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan iaitu yang akan berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini iaitu Datuk Dr. Anas Alam Faizli selaku Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, jumpa lagi Datuk. Okey, Datuk. Protect Health dan juga pengamal perubatan swasta adalah satu agensi, satu badan, satu entiti dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak ataupun dikenali sebagai PKIDS. Bagaimana keterlibatan Protect Health dalam PKIDS ini? Terima kasih Encik Ridwan. Betul, Protect Health adalah pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta dan NGO kesihatan dalam program imunisasi COVID kebangsaan, dan terkini kita telah dilibatkan di bawah PIC Kids, PIC Kids. Dan dalam usaha PIC Kids ni kita telah mengadakan taklimat dan latihan kepada semua pengamal perubatan swasta di seluruh negara mengenai garis panduan bagaimana untuk memberikan vaksinasi kanak-kanak dan juga bagaimana untuk menghadapi kes-kes emergency jika ada untuk PIC Kids, bagaimana untuk operasikan PIC Kids dan juga bagaimana untuk menggunakan aplikasi booking system temu janji. Dan juga kalau kita lihat di semua PPV PIC Kids, kita ada lorong khas untuk kanak-kanak dan juga banyak kita bagikan keadaan tu lebih ceria, lebih meriah. Ada belon, ada pelbagai insentif untuk memastikan kanak-kanak selesa untuk mendapatkan vaksin COVID. Baik, dan kadang-kadang pun mesti akan rasa teruja kan, lupa sekejap takut tu kan Ridwan kan. Baik, dan Datuk tadi sebentar tadi Datuk ada menyentuh mengenai PPS yang berdaftar di bawah Protect Health. Jadi bagaimana untuk ibu bapa nak mendaftarkan anak-anak di bawah PPS, di bawah Protect My Health sendiri, supaya Protect Health sendiri supaya untuk memastikan mereka mendapat vaksin di PPS tersebut? Jadi ibu bapa boleh mendaftar anak-anak mereka yang berusia 5 hingga 11 tahun sebagai dependent di bawah MySejahtera. Ini untuk di Lembah Kelang kita menggunakan booking system. Jadi apabila mereka telah berdaftar di bawah MySejahtera, mereka akan mendapat link untuk booking, klik dan mereka boleh pilih PPV untuk mendapatkan vaksinasi untuk anak-anak mereka. Namun begitu untuk mereka yang di luar Lembah Kelang pula, mereka akan mendapat temu janji yang akan diuruskan di PPV sekolah ataupun PPV on-site atau off-site. Baik. Jadi kalau kanak-kanak yang terlepas janji temu pula bagaimana? Bagi mereka yang terlepas janji temu, jika mereka di Lembah Kelang, boleh automatik buat booking baru. Bagi kanak-kanak yang di luar Lembah Kelang, bila mereka tidak hadir, mereka akan mendapat temu janji baru melalui MySejahtera ataupun dihubungi oleh pihak sekolah. Jadi kita ada pelbagai kaedah pelaksanaan PIC Kids. Pertamanya PPV di sekolah, kedua PPV di on-site, di fasiliti kesihatan swasta, sama ada di klinik ataupun di hospital swasta, dan kemudian di PPV off-site. PPV off-site adalah pusat pemberian vaksin di luar fasiliti kesihatan swasta, di dewan, di shopping kompleks yang kita telah adakan di seluruh negara. Okey, baik. Dan sekiranya ibu bapa yang nak walk-in terus, boleh ke Datuk? Dibenarkan? Untuk PIC Kids kita tidak benarkan buat masa ini, dan seperti yang kita lihat dalam program PICK, kebiasaannya pada permulaan kita ada prioriti
Jadi selepas kebiasaannya cuma di penghujung program baru kita buka untuk walk-in. Jadi untuk awal ni perlu dapatkan janji temu dahulu lah. Ya, betul. Baik. Lebih kurang dalam 2 minggu, 10 hari kita telah pun melaksanakan PKIT sini kan. 4.8% yang telah pun mendapat vaksin sekurang-kurangnya 1 dos. Dan saya yakin melihat kepada apa yang telah pun dikongsikan di media sosial oleh ibu bapa, mereka ada sedikit ketakutan terhadap vaksin ini kepada anak-anak mereka ni. Macam mana Datuk? Jadi kalau kita sedia maklum ya, NPRA telah meluluskan vaksin untuk kanak-kanak ini pada bulan Januari 2022 dan US FDA juga telah meluluskan vaksin kanak-kanak ini untuk digunakan sejak Oktober yang lalu dan alhamdulillah setakat hari ini 200,000 kita belum dapat terima laporan kesan sampingan daripada pemberian vaksin kanak-kanak ni. Dan kanak-kanak ni kalau kita lihat memang dah biasa terima vaksin. Daripada lahir kita bawa, daripada umur 2 bulan, 6 bulan kita dah bagi terima vaksin. And pengalaman saya di PPV juga, kanak-kanak kelihatan very excited untuk menerima vaksin. Kerana mereka tahu kita dah prep up mereka kan. This is for your protection. Betul. Sebab kalau kita lihat pun Datuk, memang ramai anak-anak sekarang ni memang dah faham lah tentang virus COVID. Okey, kalau sekarang ni mungkin boleh kita kongsikan pada para penonton. Ini berikutan dengan inilah pengambilan vaksinasi. Jadi suasananya meriah kan. Jadi anak-anak kita pun lupa sekejap rasa takut tu, Ridwan kan. Jadi ini anak yang berhormat Menteri Kesihatan. KJ untuk memastikan bahawa Saif untuk memastikan bahawa kalau anak pemimpin KJ boleh lakukan selamat, maksudnya boleh dilakukan untuk kita semua orang-orang biasa ataupun rakyat jelata lah. Yang paling penting kita melindungi anak-anak kita kan daripada virus COVID-19. Betul, sebab perlindungan itu kena lengkap. Dan dulu 2 tahun lepas kita ada PKP, jadi anak-anak tak keluar daripada rumah dan sekarang anak sudah kembali ke sekolah. Jadi kita perlu extend perlindungan itu kepada kanak-kanak kerana kita khawatir dengan long term side effect COVID iaitu multi inflammatory system MISC, radang untuk kanak-kanak yang terlibat yang terkena dengan jangkitan COVID-19. Baik, itu dia. Dan sebagai contoh, mungkin juga ada ibu bapa yang nak tahu tentang waktu operasi PPV yang berada di bawah Protect Health. Bagaimana, Datuk? Jadi PPV on-site di fasiliti kesihatan swasta akan beroperasi bergantung klinik. Jadi boleh dilihat. Kemudian PPV hospital bergantung sama waktu operasi. Kemudian kita ada PPV off-site. Di Lembah Kelang ada yang beroperasi hujung minggu, ada yang beroperasi weekday. So bagi ibu bapa di Lembah Kelang boleh melihat di dalam booking system. Bagi yang di luar Lembah Kelang mereka akan mendapat temu janji. Dan semalam seluruh negara kita dah mula PPV sekolah. Maksudnya pengamal perubatan swasta bersama KKM masuk ke sekolah memberi vaksinasi COVID. Kecuali di Johor dan Selangor serta Kuala Lumpur akan bermula tidak lama lagi. Jadi yang layak memberikan persetujuan ini adakah hanya ibu bapa? Kalaulah kanak-kanak itu tidak mempunyai ibu bapa dan mempunyai penjaga pula, bagaimana? Atau orang luar yang bawa kanak-kanak tersebut? Actually kalau kita seperti yang maklumlah perlu konsen ibu bapa ni sama seperti pemberian vaksin remaja. Bagi mereka yang berusia bawah 18 tahun perlu mendapatkan konsen sama ada daripada ibu bapa ataupun daripada penjaga. Itu perlulah, itu wajib. Jadi yang itu adalah perlu untuk ibu bapa sendirilah untuk bawa anak-anak kan untuk mendapatkan vaksinasi. Yang itu lebih selamat dah saya kira sebagai ibu bapa, tanggungjawab kita lah untuk memastikan sebagai keselamatan. akta di bawah undang-undang. Keselamatan nyawa anak kita dan juga undang-undang semestinya. Baik, Datuk, selain daripada itu, yang terakhir sekali mungkinlah Datuk boleh kongsikan kepada ibu bapa ramai di luar sana yang masih lagi ada perasaan ragu-ragu untuk mendaftarkan anak-anak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi saranan kepada mereka, sebab kalau kita lihat Datuk, kes semakin meningkat. Ini membimbangkan kita semua, terutamanya nyawa anak-anak kecil kita. Silakan. Itulah sebab saya sebut tadi. Setakat hari ini kita setakat semalam kita dah beri vaksinasi kepada lebih 200,000 kanak-kanak dan 63% 130,000 140,000 disumbang oleh pengamal perubatan swasta di bawah Protect Health.
Dan kita sangat ingin menyeru ibu bapa, ramai yang sebut tidak perlukan beri vaksinasi kepada kanak-kanak, tetapi kalau kita lihat long term side effect bahaya jangkitan COVID tu, iaitu MIC radang, adalah sangat berbahaya, dan kita mahu memberikan perlindungan kepada seluruh isi keluarga kita, barulah perlindungan itu lengkap dan menyeluruh. Kalau kita keluar, kita ada vaksin, tapi anak-anak kita di rumah tiada vaksin. Dan kita boleh membawa balik COVID-19 ke rumah dan menjangkiti anak-anak kita. Tetapi dengan pemberian vaksin ini, kita dapat memastikan menurunkan kemudaratan kesan jangkitan daripada COVID-19, insya-Allah. Kalau kita tengok di kaki TV, itu adalah PPV yang mengalu-alukan kedatangan kanak-kanak. Macam-macam usaha yang dilakukan untuk menarik menarik perhatian kanak-kanak. Ada pakaian beragam. Yang penting warna-warni lah. Kanak-kanak memang suka warna-warni. Ya, betul kan. Saya tengok juga ada beberapa karakter. Sebelum ni saya tengok di Aqua juga kan. Antaranya ada Spider-Man kan. Jadi kanak-kanak tu pun rasa macam excited tau. Seronok dapat vaksin dengan Spider-Man tau. Jadi perasaan teruja tu kan menyebabkan anak-anak hilang rasa takut. Dan mungkin jugalah sedikit tips kepada ibu bapa, Datuk, supaya sebelum mereka sampai ke PPV, mungkin perlu ada perancangan lah, datang sedikit awal ke, supaya memastikan kita dapat cool down anak-anak kita kan. Sebab anak-anak ni bukan, yelah kita pun takut jarum kan, apatah lagi anak-anak kecil kita. Rasanya yang penting adalah kita prep up anak-anak, kita kongsi apa yang akan dialami dan pastikan mereka bersarapan dahulu. Dan selepas menerima vaksin, bila pulang, ni susah sikit lah. Dalam masa 1 minggu tu pastikan mereka tidak terlalu aktiviti lasak. Ketika kanak-kanak kan, jadi nak kontrol daripada tidak aktiviti lasak agak sukar. Betul. Tapi just boleh kontrol lah, just not too extra physical lah 1 week after vaccination. Di peringkat Protect Health sendiri, macam mana? Ada laporan yang mengatakan bahawa macam ada side effect daripada kanak-kanak ni? Setakat 200,000 kes ni, kita belum NPRA lah dan PPV, kita belum terima apa-apa laporan AFI sama ada yang ringan ataupun yang serius. Tapi akan dimaklumkan dari masa ke semasa lah. Ya, itu dia. Dan harapan Datuk untuk program ini sama-sama kita jayakan, dan terutamanya kena ibu bapa perlu bersatu untuk kita menjayakan program ini, memastikan perlindungan untuk semua. Jadi 2 bulan yang lalu, seperti mana yang YB Menteri Kesihatan dah umum, Omicron bakal melanda Malaysia, dan kita rancakkan program booster, dan alhamdulillah kita dah cucuk 56% dewasa booster. Sekarang kita protect kanak-kanak dengan vaksin juga. Dan kalau kita lihat, bagi saya, pendapat saya, langkah-langkah berjaga-jaga ini telah berjaya memastikan fasiliti kesihatan kita tidak sesak, kerana kalau kita lihat kes-kes COVID-19 di Malaysia setakat hari ini majoriti kategori 1, kategori 2. Ini menunjukkan yang vaksin itu berkesan menurunkan kemudaratan sakit jangkitan COVID-19, dan itu yang paling mustahak supaya fasiliti kesihatan kita mampu beroperasi dengan baik. Okey. Itu dia antara apa yang perlu kita tahu untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak. Terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini, Datuk Dr. Anas Alam Faizli, Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sendirian Berhad, dalam memberikan pencerahan kita mengenai apakah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa kalau anda ke PPV, dan juga kepentingan untuk mendapatkan perlindungan untuk kanak-kanak. Baiklah, selepas ini